Terima kasih, Yang Mohd Menteri. Saya tidak sangat terkesan dengan silat angka ni. Yang saya nak jelaskan di sini, yang tidak ditekankan oleh Menteri, ialah jumlah sebenarnya kemiskinan tegar, kemiskinan jurang pendapatan itu meningkat tinggi. Maka pendekatan lama tentunya tidak sesuai kerana kerajaan terpaksa menangani masalah yang lebih rumit sekarang. Kalau kita lihat umpamanya kesan bukan saja di desa atau pendalaman Sabah Sarawak, tapi di kalangan miskin bandar juga jauh meningkat. Dan keadaan sekarang ini dengan semua pengumuman yang dibuat, dan juga dia harus diambil kira kebocoran, ketirisan, yang puluhan bilion yang disebut sama ada kemiskinan yang 22 dan keseluruhannya 80 bilion. Itu dari segi kesengsaraan kebanyakan rakyat ya, untuk dapat hidup dengan munasabah setiap hari kerana kos yang meningkat. Jadi bertambahnya peruntukan setakat yang diumumkan tidak menyelesaikan masalah struktural. Jadi sebab itu yang saya perlukan daripada Yang Mohd Menteri ialah apakah langkah perubahan yang boleh dijamin jauh lebih berkesan. Janganlah jawab macam jawab kejatuhan ringgit itu. Ya. Seolah-olah tidak ada masalah. Ini yang disebut oleh Menteri Kewangan. Ada masalah yang real kerana kita trading nation dan importnya tinggi. Maka bahan makanan, kos makanan pun meningkat. Jadi ada kaitan, jadi saya tanya soalan tentang B40 dan kemiskinan tegar ini, kerana kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Itu ini saya minta jawapan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Amat Produsen. Kerajaan sedar bahawa kerajaan menghadapi cabaran dalam masa COVID dan juga pasca COVID dan kini kenaikan harga. Sebagai makluman, sebelum COVID kadar kemiskinan 5.6%. Dan semasa COVID 8.4%. Apabila ekonomi dibuka semula pada bulan April tahun lalu dan apabila kadar pertumbuhan meningkat, bila kadar pengangguran turun daripada 5.3% bulan Mei 2020 kepada 3.7% bulan Ogos yang lalu, kita dapati bahawa kadar sudah pasti kadar kemiskinan dan miskin tegar turun daripada angka tinggi 8.4% masa COVID. Itu yang pertama. Ya betul, COVID meningkat dengan ketara, tetapi selepas COVID ekonomi dibuka maka berlaku penurunan. Sebagai contoh, salah satu daripada angka yang digunakan untuk mengira miskin tegar ini ialah daftar ikasih oleh ICU Jabatan Perdana Menteri. Setahun lalu angkanya 262,000 miskin tegar. Hari ini 15 September 130,000. Mana penurunan yang ketara. Ini ada kaitan dengan pembukaan ekonomi, dah boleh kerja semula, ya, pengangguran turun. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, apabila inflasi berlaku, ya, sekarang ini yang terkini bulan Ogos ialah 4.7% berbanding 4.4% pada bulan Julai, maka kerajaan sedar bahawa sebahagian rakyat tertekan khususnya B40. Itu sebabnya kita teruskan subsidi petrol, minyak masak 1,345 kg, kita adakan jualan murah keluarga Malaysia. Ini adalah langkah-langkah yang bolehkan kerajaan menjual ataupun pekedai menjual barang tertentu diskaun 20%, harganya murah, ya. 639 don sudah pun laksanakan. Program ini akan diteruskan pada sehingga hujung tahun. Jadi langkah-langkah yang diambil untuk meringankan beban rakyat, dan dalam belanjawan mungkin langkah-langkah seterusnya akan diumumkan oleh kerajaan. Terima kasih. Inflasi makanan 72%. Ya, jadi bantuan itu tidak membantu. Sebab itu saya minta penjelasan perubahan dasar yang lebih berkesan. Antara, ya betul, angka-angka bagi bulan Ogos inflasi
naik 4.7%, makanan 7.2%. Sebahagian besar kenaikan itu adalah makanan dipanggil luar rumah. Ya. Makanan ada dua, satu makanan di rumah, luar rumah kita dapati 8.4%, antaranya nasi campur, antaranya roti canai. Antara ini angka-angka ini diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan. Jadi langkah lebih berkesan, ya, antara yang kita ambil hari ini program miskin tegar yang saya sendiri memantaunya. Kita sudah laksanakan 70 sudah selesai lokaliti, 110 lokaliti lagi akan kita pilih dalam masa 2-3 minggu lagi, melibatkan seluruh negara, ya, banyak di Sabah Sarawak, termasuk Dawang Asri, dan inilah antara langkah jangka panjang jangka pendek yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sudah pasti langkah-langkah untuk mengurangkan ketirisan yang disebutkan Yang Hormat Port Dickson tadi, ini satu perkara yang diambil berat oleh kerajaan. Delivery, ya, maknanya penyampaian dasar-dasar kerajaan lebih berkesan. Ini juga yang kita tekankan dalam melaksanakan program Basuh Miskin Tegar ini ialah pendekatan whole of nation, melibatkan semua pihak, kerajaan pusat, kerajaan negeri, badan-badan amal, syarikat-syarikat. Dan setakat ini projek rintis di 80 lokaliti berjalan, ada sedikit sebanyak isu tetapi berjalan dengan baik insya-Allah, dan apabila dilaksanakan fasa kedua untuk menangani isu miskin tegar, termasuklah untuk menangani isu makanan tadi, ya. Umpamanya di koridor utara ada program kasih ibu, RM260 sebulan diberikan kad yang bolehkan mereka yang layak untuk memberi barangan makanan pada yang dibekalkan oleh melalui bantuan oleh kerajaan. Ini antara langkah yang diambil kerajaan, dan kita akan teruskan langkah-langkah ini bagi memastikan bahawa keluarga Malaysia akan dapat dipertahankan dari segi kedudukan ekonomi. Kita tahu mencabar, dan tahun depan kita pasti lebih mencabar lagi, maka bajet 2023 akan address dengan izin, akan menangani beberapa pencabaran yang kita hadapi sekarang dan juga tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Yang Muhammad Jempol, silakan.